Salam sejahtera. Selamat tahun baru kepada anda semua. Saya Tony Yusof dan ini Inspirasi TVS. Baiklah, kita mulakan dengan perkembangan ini. Bermula dengan membantu ibunya membuat topi jenis terendak, seorang pemuda dari Mukah menjadi antara segelintir belia yang masih berminat untuk meneruskan pembuatan topi tradisi kaum Melanau. Menurut Fidelis Michael, beliau mula berjinak-jinak membantu ibunya menghasilkan terendak setiap kali beliau pulang ke kampung halamannya di Kampung Tanam, Dalat untuk bercuti. Namun, tidak disangka ilmu yang diturunkan akhirnya menjadi antara kemahiran yang amat berharga dimilikinya. Ikuti laporan penuh disediakan Akmal Saleh. Saya berminat membuat terendak disebabkan ibu saya seorang pembuat terendak. Jadi disebabkan tempahan yang banyak, minat itu datang secara natural. Fidelis yang berketurunan Melanau berkata, sudah tentu beliau mahu mengekalkan warisan budaya kebanggaan suku kaumnya daripada ditelan zaman kerana semakin kurang orang muda yang berminat membuat topi terendak. Dan di Dalat, terendak boleh dilihat menghiasi dinding Bazar Nita Fatimah. Fidelis berkata beliau bangga setiap kali melihat hasil kerja bersama-sama ibunya yang dipamerkan di Bazar Nita Dalat. Sepanjang kami membuat terendak ni, tempahan yang paling banyak kami terima adalah dari pejabat daerah Dalat, iaitu untuk menghiasi bangunan Bazar Nita sebanyak 183 biji terendak. Terendak biasanya digunakan pada waktu pesta kaul dan majlis keramaian sebagai sebahagian daripada busana tradisional kaum Melanau. Terendak yang juga dikenali sebagai tapo atau serao dalam bahasa Melanau merupakan topi pelindung yang diperbuat daripada daun palma bukit, buluh dan juga rotan dan boleh mencapai harga ratusan ringgit setiap satu bergantung kepada grade dan kerumitan pembuatannya. Yang menariknya, topi ini turut bertindak sebagai perisai kerana ia dapat melindungi pekebun daripada kecederaan kerana kekerasan bahan semula jadi yang digunakan untuk membuatnya. Laporan Akmal Saleh dan juru kamera Fikri Razak, TVS Dalat. Popular dengan julukan Abang Sado, Sumahadi Othman menawarkan khidmat membaiki kasut di Pasar Teresang, Kapit. Di sebalik fungsi pasar basah sebagai tempat untuk mendapatkan bekalan makanan, Sumahadi berkata gerainya tetap menjadi tumpuan pengunjung yang mahu mendapatkan khidmat membaiki kasut rosak. Sumahadi hanya akan membaiki kasut pada hari cuti ataupun ketika mempunyai masa terluang. Katanya, permintaan daripada pelanggan semakin bertambah selepas pembukaan semula kegiatan ekonomi. Ada masanya, Sumahadi tidak menang tangan untuk membaiki kasut sehingga terpaksa meminta lanjutan tempoh masa. Sendiri punya hasil dia lah. Pendapatan satu hari ada sikit pun 50, banyak pun 100 lebih lah. Berkenaan charge yang dikenakan pula untuk kasut kulit, Sumahadi mengambil upah sebanyak RM35 sepasang, kasut sukan RM18 dan selipar RM14 sepasang. Masa yang diambil untuk membaiki sebelah atau sepasang kasut katanya, ia bergantung kepada jenis kasut namun kebiasaannya dapat menyiapkan tempahan dalam tempoh 20 minit hingga setengah jam. Seperti kebanyakan orang lain yang terjejas berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebelum ini, Abang Sado ini turut mengakui perkhidmatan yang disediakan turut terkena tempias apabila pelanggan kurang menghantar kasut untuk dibaiki. Berbicara lanjut, Sumahadi berkata dia berharap agensi kerajaan seperti Majlis Amanah Rakyat MARA serta Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO dapat membantunya untuk meluaskan perniagaan. Pada masa sama, dia turut menggalakkan golongan belia yang masih tidak pasti tentang hala tuju supaya menceburi bidang ini kerana tidak modal besar serta sangat mudah diuruskan. Kebiasaannya, kita melihat halaman rumah dijadikan sebagai kedai makan atau kedai runcit oleh pemiliknya. Namun, berbeza bagi Rozita Akil apabila dia dan suaminya, Sheikh Effendi Udin, memilih untuk mengubah kawasan lapang di depan kediaman mereka di Jalan Astana, Kuching sebagai Zoo Arnab yang dibuka untuk kunjungan orang awam. Menurut Rozita, idea pembinaan taman yang dinamakan Taman Arnab Abadi itu tercetus apabila beliau dan suaminya melawat ke Kundasang, Sabah
dan mendapati terdapat sebuah taman yang menempatkan haiwan comel itu menjadi tumpuan ramai pengunjung. Katanya, rancangan pembinaan berkenaan bermula pada 2018 dan dia gembira kerana ia merupakan keputusan tepat kerana setelah beroperasi, ia mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Rosita berkata bagi memberi peluang kepada lebih ramai orang untuk bergaul dengan arnab-arnab yang ditempatkan di situ, dia mengenakan bayaran yang tidak membebankan, yang mana RM5 ditetapkan untuk dewasa dan RM3 untuk kanak-kanak. Dalam pada itu, beliau sempat menjelaskan terdapat 2 fokus pembinaan taman tersebut, iaitu bagi tujuan pendidikan dan pelancongan. Untuk pendidikan supaya kadang macam last kami buka anak banyak sidak tadika, sidak padanya belajar macam ni apa arnab, apa nak ya. Jadi banyaklah nak yalah kita boleh belajar daripada arnab tu. Beliau yang juga pengerusi Pertubuhan Amal dan Kebajikan Abadi berkata, selain minat untuk membela arnab, tujuan lain penubuhan berkenaan adalah untuk memberi peluang pekerjaan khususnya kepada golongan belia. Mula khususkan sidaknya, suratnya tahu pengetahuan tentang arnab, apa indah nak. Jadi kami nak ialah sidaknya lah samping kami ya nak iakan sidak yang pun disuruh kami menjaga macam ni, cara menjaga macam ni, kena arnab tu very sensitif. Taman berkenaan dibuka pada setiap hari bermula jam 8 pagi hingga 6 petang. Laporan itu tadi mengakhiri segmen Inspirasi TVS anda bersama-sama saya untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di segmen seterusnya. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baharu 2022 kepada semua. Semoga di tahun baharu ini kita dikurniakan kesihatan dan rezeki yang melimpah ruah. Saya Tony Yusof, salam hormat, selamat malam dan selamat tahun baharu.